Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Ilahi kerana dengan izinnya dapat kita bersua untuk kali ini di dalam satu forum ilmiah bagi membincangkan tentang isu yang berlaku di dalam bidang perundangan dalam perimputan. Sebelum kita meneruskan majlis kita dengan lebih lanjut, saya menjemput salah seorang ahli panel kita untuk membaca doa. Semoga kita memperoleh manfaat yang berguna daripada forum ini insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma innaka khalaqul azim. Innaka sami'un alim. Innaka ghafurur rahim. Innaka rabbul arsyil azim. Innaka al-barru wa jawadul karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal qubur wa qina azabal mahsyar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas bacaan doa itu tadi. Baiklah, tajuk forum kita pada hari ini berkisar mengenai isu perundangan pengimportan haiwan hasil dan produk haiwan di Malaysia. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya menyampaikan beberapa rangka pantun. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulianya kata, saya sembah pembuka bicara. Dari Raup pergi ke Pontian, terus pula ke Kuala Perlis. Harap semua berikan perhatian. Mohon saya mulakan majlis. Tanpa melengahkan masa lagi, saya memperkenalkan 4 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Ahli panel yang pertama, Saudara Syed Ahmad Shah bin Faizul Shah sebagai wakil kepada Persatuan Pengguna Muslim. Apa khabar saudara? Khabar baik, Alhamdulillah. Beralih pula kita kepada ahli panel yang kedua, iaitu Saudari Nur Najah Syafiah binti Azizul, wakil kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Apa khabar saudari? Khabar baik, Alhamdulillah. Ahli panel yang seterusnya, wakil kepada Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS, iaitu Saudara Muhammad Akmal Yusof bin Zahamri. Apa khabar saudara? Dan tak lain dan tak bukan, ahli panel yang seterusnya merupakan ahli panel yang terakhir, iaitu Muhammad Hakimi bin Paimin, wakil kepada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Apa khabar saudara? Khabar baik, Alhamdulillah. Jadi, sebagai pembuka forum saya ingin menanyakan soalan pada panel pertama saudara, iaitu Syed Ahmad Shah bin Syed Faizul sebagai wakil kepada Persatuan Pengguna Muslim. Apakah sebenarnya yang dimaksudkan dengan perundangan perimportan haiwan hasil dan produk haiwan di Malaysia ini? Okey, terima kasih kepada Ketua Panel, Cik Nabila. Okey, sebelum saya menjawab soalan tersebut, saya akan ceritakan dahulu apa peranan pengguna Muslim terhadap isu-isu perimportan ataupun perundangan ini. Okey, pengguna Muslim secara khususnya merupakan sebuah pertubuhan yang didaftar di bawah ROS, iaitu seperti NGO ataupun badan bukan kerajaan, bertujuan ingin membantu memperkasakan ekonomi Islam dengan kaedah pengumpulan kuasa beli Muslim. Oleh itu, banyak platform yang disediakan untuk membantu ekonomi pengguna Muslim. Peranan kami sebagai pengguna Muslim adalah kami akan mencuba mengemukakan sebarang cadangan, iaitu seperti contoh cadangan mencadangkan penubuhan satu jawatan kuasa khas terdiri daripada beberapa badan bukan kerajaan NGO untuk membantu pihak berkuasa menyiasat isu kata tadi. Okey, poin seterusnya saya akan cerita sedikit sebanyak mengenai industri produk makanan halal yang ada di Malaysia ini. Okey, industri produk makanan halal di Malaysia secara global telah menunjukkan kadar peningkatan yang ketara. Pasaran produk makanan halal bukan sahaja menarik minat kepada negara yang majoritinya semua Muslim, tapi bahkan negara majoriti yang bukan Muslim juga minat kepada
dengan terhadap pasaran produk halal Malaysia. Okey, dalam hal ini ia melibatkan proses import dan ekspor antara negara secara global. Prospek pasaran makanan halal ini dilihat mampu untuk meningkatkan pendapatan negara dan secara tidak langsung menambah pendapatan pengimportan dan pengeksportan Muslim dan bukan Muslim. Kemasukan produk import ke dalam negara ini telah memberi kesan kepada pengurusan pemantauan dan penguatkuasaan bagi menjamin status kehalalan produk makanan yang diimport. Okay, berbalik pada soalan tadi, apakah yang dimaksudkan dengan perundangan pengimportan haiwan hasil dan produk haiwan di Malaysia adalah ia merupakan satu undang-undang yang merangkumi apa-apa produk import dan ekspor yang ada kaitan dengan haiwan ataupun hasil haiwan. Okay. Pada awal tahun 80-an, kerajaan telah mengambil inisiatif supaya syarat halal dimasukkan ke dalam protokol pengimportan daging kecuali daging babi oleh Jabatan Veterina selaras dengan syarat Jabatan Kemajuan Islam Malaysia iaitu JAKIM untuk mengelakkan kekeliruan kepada orang ramai. Kawalan import ke atas produk berasaskan haiwan ke semua negeri di semenanjung Malaysia terdapat di bawah Akta Binatang 1953 semakan 2006. Sementara itu, perintah berkaitan dengan kawalan pengimportan produk berasaskan haiwan terdapat di dalam kaedah-kaedah ataupun Animal Rules 1962 yang dibuat oleh Menteri di bawah peruntukan kuasa yang diberikan di bawah Seksyen 86 Akta Binatang 1953 semakan 2006. Walau bagaimanapun, kesan daripada pengimportan makanan halal ke dalam negara telah membawa kepada beberapa isu utama iaitu pemalsuan dan penyalahgunaan sijil dan logo halal serta ketidakpatuhan produk makanan import yang mengandungi bahan yang tidak halal. Okey, baru-baru ni mengenai isu pengimportan ini ada terdapat satu kes iaitu pada 1 Disember lepas negara kita dikejutkan dengan pembukaran katil daging sejuk beku import yang bawa masuk daging tanpa sijil halal sebelum meletakkan logo halal palsu untuk dijual di pasaran tempatan. Ia amat mengejutkan kita lah kerana selama ni kita ketahui dan yakin bahawa produk daging ataupun ayam yang kita beli adalah halal tapi hakikatnya tidak halal sama sekali. Oleh demikian, pemantauan dan penguatkuasaan yang berkesan perlu dilaksanakan untuk menangani masalah ini. Okey, itu sahaja ulasan daripada saya. Kita teruskan kepada ketua panel untuk melanjutkan majlis ini. Terima kasih. Terima kasih panel pertama kita di atas pendefinisian yang sangat padan dan juga jelas. Seterusnya persoalan saya kepada ahli panel yang kedua iaitu Cik Nur Najwa Syafia, wakil kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina. Apakah sebenarnya prosedur tetap veterina Malaysia import dan juga ekspor haiwan hasil dan produk haiwan? Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator majlis yang berbahagia, barisan panel-panel yang sejani lagi dihormati. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mengulas lebih lanjut akan soalan yang telah diberikan oleh moderator sebentar tadi, iaitu apakah dia APTVM, import dan ekspor haiwan, iaitu arahan prosedur tetap veterina Malaysia, saya akan menceritakan ataupun memperkenalkan JPV secara ringkasnya. Baiklah, peranan JPV itu sendiri. JPV adalah singkatan bagi Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia dan ianya merupakan sebuah jabatan kerajaan Malaysia yang bertanggungjawab menyelia dan mentadbir hal-hal berkaitan perkhidmatan veterina. Dan ianya merupakan agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia. Selain daripada itu, kami juga merupakan salah satu fungsi JPV juga ialah mengawal kebajikan haiwan di Malaysia dan berdasarkan kuasa yang telah diberikan Jabatan Perkhidmatan Veterina yang termaktub dalam Akta Binatang 1953 semakan 2006, Jabatan Perkhidmatan Veterina berfungsi menangani dan mengambil tindakan ke atas kes-kes kezaliman haiwan. Baiklah, berbalik pada soalan yang telah diajukan moderator sebentar tadi, apakah dia arahan prosedur tetap veteriner Malaysia, import dan ekspor haiwan hasil dan produk haiwan di Malaysia?
Baiklah, berdasarkan dokumentasi Jabatan Perkhidmatan Veterina ada menetapkan arahan Presiden Tetap Veterina Malaysia itu sendiri, tapi dengan namanya ialah import dan ekspor haiwan, hasil dan produk haiwan, bahan biologik serta makanan haiwan. Baiklah, secara ringkasnya, ianya merupakan prosedur yang bertujuan untuk memberikan garis panduan dalam urusan import dan ekspor haiwan, hasil dan produk haiwan, bahan biologik serta makanan haiwan di bawah kawalan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia itu sendiri. Dan tujuannya untuk memastikan prosedur import dan ekspor haiwan, hasil dan produk haiwan, bahan biologik serta makanan haiwan tadi dapat dipahami dengan jelas dan berkesan. Baiklah, saya akan rungkilkan lagi iaitu prosedur import dan ekspor haiwan itu sendiri, hasil dan produk haiwan, bahan biologik serta makanan haiwan tertakluk dalam Akta Binatang 1953 semakan 2006 dan Akta Makanan Haiwan 2009. Okey, prosedur ini bertujuan untuk mencegah iaitu yang pertama penularan penyakit haiwan dan zoonotik. Dan peraturan ini juga adalah dengan tujuannya untuk menjamin pengimportan berisiko rendah serta dapat mencegah penyakit daripada dibawa masuk ke dalam negara. Kerana ianya melibatkan pertukaran binatang iaitu daripada luar negara ke dalam negara dan juga daripada dalam negara ke luar negara. Dan risiko itu kita akan ambil lah. Dalam masa sama, prosedur ini dapat menjamin rakyat mendapatkan bekalan yang baik, hasil dan produk haiwan, bahan biologik serta makanan haiwan yang selamat dan berkualiti. Baiklah, skop bagi APTVM iaitu Arahan Prosedur Tetap Veterina Malaysia ini, skop ini prosedur ini diguna pakai di Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan dan merangkumi beberapa perkara iaitu ada perkara iaitu yang pertama permohonan import haiwan serta yang disebutkan tadi. Yang kedua adalah permohonan ekspor haiwan dan juga yang disebutkan sebentar tadilah. Dan ianya merangkumi beberapa definisi seperti animal quarantine services, bahan biologik, daya jejak, import, kelulusan kuota dan sebagainya. Baiklah, bahan biologik yang telah saya sebutkan sebentar tadi adalah bahan-bahan biologik termasuklah serum, toksik dan hormon daripada sumber asli atau sintetik, organisma ubah saluran genetik, kit diagnosis, antitoksin, vaksin, mikroorganisma hidup atau mati, antigen atau komponen imunisasi mikroorganisma atau sebahagian protein, sel atau molekul yang berasal daripada haiwan yang digunakan untuk tujuan diagnosis, rawatan, pencegahan penyakit ataupun penyelidikan haiwan. Baiklah. Saya akan teruskan lagi dengan apakah itu APTVM lagi. Baiklah, proses import dan ekspor haiwan semua ketahui secara umumnya adalah merupakan satu proses pertukaran haiwan dan segala hasil-hasil ke dalam luar negara, keluar negara ke dalam negara dan juga dari dalam negara ke luar negara. Semua sendiri tahu iaitu tujuan pengimportan haiwan ini adalah untuk menampung keperluan negara di samping menambah baik sumber genetik haiwan di dalam negara. Okey, baiklah. Pengeksportan haiwan, hasil dan produk haiwan, bahan biologik serta makanan haiwan adalah merupakan sendiri satu langkah usaha untuk meningkatkan ekonomi negara di samping mempamerkan keberhasilan penternakan dalam negara yang mampu sama sekali meningkatkan ekonomi negara dan meningkatkan keluaran dalam negara kasar iaitu KDNK lah. Walau bagaimanapun, kita semua sendiri tahu proses import dan ekspor ini ada risikonya tersendiri kerana ianya boleh menyumbang kepada penyebaran penyakit berjangkit serta zoonotik kerana kita melibatkan haiwan. Okey, baiklah. Sehubungan dengan itu, penubuhan APTVM ini dibuat untuk memberikan panduan agar prosedur pengimportan dan pengeksportan dapat dijalankan dengan lancar serta jelas oleh semua pihak. Dan APTVM ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualiti tenaga negara bukan sahaja sekadar prosedur tapi untuk juga garis panduan supaya proses import dan ekspor ini dapat dijalankan dengan baik dan insya-Allah dapat mengelakkan daripada penyebaran penyakit dan zoonotik secara tidak langsung meningkatkan ekonomi negara. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya ungkilkan. Terima kasih diucapkan. Terima kasih di atas penerangan terhadap prosedur Tetap Veterina Malaysia import dan ekspor haiwan, hasil dan produk haiwan itu tadi.
Seterusnya, bolehkah Encik Akmal Yusof daripada wakil daripada Makis menerangkan apakah langkah-langkah Makis untuk memastikan aspek keselamatan dan kesihatan tumbuhan, haiwan dan juga makanan yang diimport serta diekspor ni dipatuhi oleh pengeluar? Dan sejauh manakah penguasaan undang-undang yang dilakukan Makis sama ada di pintu masuk negara, stesen kuarantin dan juga premis kuarantin? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati para panel jemputan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebelum saya menjawab persoalan tersebut, saya ingin memberi pengenalan sedikit tentang Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia iaitu Makis, kerana tidak ramai yang kenal ataupun tahu kewujudan Makis ini tersendiri. Okey, sebentar. Okey, ini merupakan video pengenalan sedikit daripada masyarakat. Okay, semua tadi dengar kan? Yang jelas? Okay. Okay, seterusnya, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia Makis ini ialah sebuah jabatan kerajaan Malaysia yang di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Makanan Malaysia. Penubuhannya ialah cetusan daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin, iaitu menteri kita sekarang, yang pada ketika itu merupakan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia pada tahun 2005. Ia mengikut model yang diinspirasikan dari Australian Quarantine and Inspection Service AQIS. Okey, objektif kewujudan Makis ini adalah untuk memastikan tumbuhan, binatang, karkas dan ikan keluaran pertanian tanah dan mikroorganisma yang diimport ke dalam Malaysia bebas daripada ancaman perosak, penyakit dan bahan yang tercemar dan tidak menjejaskan sektor pertanian negara, serta mematuhi aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan, ikan dan juga keselamatan makanan. Okey, yang kedua, objektifnya adalah untuk mengkuarantinkan dan memeriksa apa-apa tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian tanah, mikroorganisma, premis pengangkut atau apa-apa benda lain di pintu masuk stesen kuarantin di premis kuarantin untuk memudahkan dan mengadakan khidmat nasihat kepada pengimport dan pengeksport
dan ejen yang terlibat dalam import dan ekspor tumbuhan seperti binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanah, mikroorganisma dan makanan berkaitan dengan pematuhan syarat-syarat import dan ekspor. Dan seterusnya adalah untuk menambah baikkan sistem penyampaian perkhidmatan kuarantin dan pemeriksaan produk pertanian dan makanan serta meningkatkan kesedaran kepada pelanggan mengenai keperluan undang-undang bertulis. Okay, seterusnya adalah fungsi makis. Okay, ini merupakan fungsi makis. Adalah yang pertama untuk terdapat 9 fungsi makis. Yang pertama adalah untuk menguatkuasakan semua undang-undang bertulis yang berkaitan dengan pintu masuk stesen kuarantin dan premis kuarantin untuk memastikan bahawa tumbuh-tumbuhan, binatang, karkas dan ikan keluaran pertanian, tanah, mikroorganisma dan makanan yang diimport ke dalam dan diekspor keluar Malaysia mematuhi aspek kesihatan manusia, binatang, tumbuhan, ikan dan keselamatan makanan. Yang kedua adalah untuk mengeluarkan permit, lesen, perakuan bagi maksud import dan ekspor tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanah dan juga mikroorganisma. Selain itu, fungsi makis juga adalah untuk menubuhkan dan menguruskan stesen kuarantin dan untuk menyertai pemeriksaan pemerakuan pemeriksaan negara, pengeksport bersama-sama dengan agensi dan jabatan yang berkaitan. Selain itu, makis ini berfungsi sebagai untuk memudahkan dan mengadakan khidmat nasihat tentang pematuhan syarat-syarat import dan ekspor bagi tumbuhan, binatang, karkas, ikan, keluaran pertanian, tanah, mikroorganisma dan makanan kepada pengimport, pengekspor dan ejen yang terlibat dalam import, ekspor tumbuhan, binatang, karkas dan keluaran pertanian, tanah, mikroorganisma dan makanan. Okey, secara ringkasnya, fungsi utama jabatan ini adalah untuk mengawal semua 57 pintu masuk sempadan Malaysia dengan membuat pemeriksaan ke atas semua barangan pertanian yang diimport ke negara ini selamat untuk setiap rakyat Malaysia. Jabatan ini juga menghalang kemasukan barangan pertanian yang tidak selamat dan banyak cubaan untuk membawa masuk barangan pertanian yang tidak selamat ke negara ini berjaya disekat oleh makis. Selain daripada itu, fungsi makis juga adalah memberikan perkhidmatan kuarantin. Kuarantin juga membawa maksud perlu memastikan produk pertanian import ini bebas daripada perosak dan penyakit. Okay, seterusnya saya pergi kepada persoalan yang diajukan oleh moderator, iaitu apakah langkah makis untuk memastikan aspek keselamatan dan kesihatan tumbuhan dan haiwan, makanan yang diimport serta diekspor dipatuhi pengeluar, dan sejauh manakah penguatkuasaan undang-undang dilakukan makis sama ada di pintu masuk negara, stesen kuarantin dan premis kuarantin. Okey, bagi langkah pertama adalah membabitkan prosedur import, ekspor, keluaran pertanian, di mana semua pengimport dan pengeksport perlu memohon permit daripada makis yang mana permohonan ini boleh dibuat secara atas talian. Selain itu, mereka perlu mematuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh makis. Contohnya seperti permit daging, antara syarat yang ditetapkan ke atas daging import ialah mesti mempunyai sijil kesihatan veteriner daripada negara yang menghantar bekalan daging ini. Sekiranya dari India, maka perlu ada sijil kesihatan veteriner dari negara tersebut. Okay, langkah kedua adalah memastikan daging yang diimport ke Malaysia disembelih dan diproses di loji sembelihan yang diiktiraf kerajaan Malaysia. Maksud loji yang diiktiraf adalah pasukan audit dari Malaysia, iaitu Jabatan Perkhidmatan Veteriner
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Kementerian Kesihatan Malaysia melakukan audit untuk mengeluarkan sijil halal. Markis ini menjaga 57 pintu masuk negara ini, iaitu di Semenanjung, di wilayah Persekutuan Labuan kecuali Sabah dan Sarawak, kerana mereka menggunakan enactment negeri masing-masing. Dan soalan kedua adalah sejauh manakah penguatkuasaan undang-undang dilakukan Markis sama ada di pintu masuk negara, stesen kuarantin dan premis kuarantin. Kuasa Markis ini adalah mengikut Akta Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia 2011 iaitu Akta 728. Dalam akta ini, kuasa Markis terhad kepada tiga tempat saja, iaitu pintu masuk, stesen kuarantin dan premis kuarantin yang diwartakan di bawah Akta 728. Yang pertama adalah pintu masuk, iaitu pintu masuk udara, laut dan darat. Pintu masuk yang besar ialah di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur seperti iaitu KLIA, KLIA 2, KLIA Kargo, Pelabuhan Barat Utara dan Selatan, Bukit Kayu Hitam, Nose Butterworth Container Terminal, Pulau Pinang, bangunan Sultan Iskandar, Kompleks Sultan Abu Bakar dan Pelabuhan Tanjung serta Pasir Gudang. Yang kedua adalah stesen kuarantin yang mana terdapat 6 stesen kuarantin di bawah bidang kuasa Markis. Ia membabitkan stesen kuarantin haiwan padang besar, stesen kuarantin haiwan KLIA, stesen kuarantin haiwan Batu Mau, stesen kuarantin haiwan Rantau Panjang, stesen kuarantin haiwan Labuan serta kuarantin haiwan Pelabuhan Kelang. Dan yang ketiga adalah premis kuarantin, iaitu swasta yang diisytiharkan oleh Ketua Pengarah di bawah Akta 728 dengan syarat-syarat tertentu. Itu saja daripada saya. Saya terus kepada moderator. Terima kasih di atas huraian yang sangat mantap yang telah diberi. Soalan saya kepada wakil daripada JAKIM. Selaku entiti khusus yang mengawal selia hal ehwal Islam Malaysia, apakah pandangan Encik Hakimi berkenaan isu yang sedang hangat tentang daging import yang sedang diragi status halalnya, dan jika kita mempunyai baki simpanan stok yang telah dibeli, apakah ianya masih halal dimakan? Alhamdulillah, pujian dan syukur kepada Ilahi dengan pelbagai kurniaan dan anugerah yang tidak terhitung buat kita semua. Selawat dan salam ke atas Nabi SAW, keluarga, sahabat dan yang mengikut jejak langkahnya hingga hari kiamat. Untuk menjawab soalan berkaitan isu sindiket kartel daging import. Pada 2 Disember 2020 telah timbul isu di mana sindiket kartel daging import haram di Senai, Johor Bahru, yang melibatkan aktiviti pemalsuan pelabelan logo halal. Sindiket seperti ini berlaku disebabkan sikap tidak amanah serta tamak untuk mengaut keuntungan melampau dan mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan para pengguna. Dalam hal ini, daging tersebut dibawa masuk daripada 4 buah negara iaitu China, Ukraine, Brazil dan Argentina. Bagi mengabari mata pihak berkuasa tempatan, syarikat pembekal dalam masa yang sama turut mengimport daging daripada sumber yang sah. Kesemua daging yang diimport akhirnya ditempatkan di suatu tempat simpanan khas sebelum dibungkus semula. Daging import tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak sebelum ditampal logo halal yang palsu. Untuk isu yang kedua, selain itu, terdapat rekod resit penerimaan kemasukan daging babi juga ditemui di tempat kejadian. Namun, pihak Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna menjelaskan bahawa setelah penyiasatan awal dilakukan, didapati tiada daging babi ditemui di tempat kejadian. Yang ketiga, kebiasaannya taktik jahat yang digunakan kartel daging import adalah dengan mengimport sama daging daripada sumber yang sah dan juga meletakkan daging-daging berstatus halal bercampur dengan daging tidak mempunyai sijil halal yang sah. Dan yang keempat, perkara ini menyebabkan status halal daging tersebut diragui
dan memerlukan penelitian semula. Setelah tularnya sindiket ini di media massa, maka masyarakat selaku pengguna produk daging import mulai merasa gusar dan gelisah. Hal ini terutama apabila melibatkan aspek status halal produk daging tersebut. Majoriti masyarakat di negara Malaysia adalah beragama Islam, maka sudah pasti penjelasan status halal produk daging tersebut menjadi kebimbangan sesama mereka. Ringkasan daripada jawapan untuk menjawab daripada soalan yang diberikan oleh moderator sebentar tadi. Jika daging import tersebut telah dibeli sebelum berlakunya sindiket kartel daging dan tidak bersumberkan daripada gudang terlibat, maka halal untuk dimakan berpandukan kriteria tertentu. Tetapi seandainya diyakini bersumberkan gudang yang melakukan sindiket kartel, sebaiknya kita bersikap dengan sikap yang warak dan berhati-hati, iaitu ihtiyat dengan tidak memakan daging import tersebut. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Encik Kimi atas penjelasan yang cukup baik saya kira. Setelah meneliti isu ini, beliau berpandangan bahawa daging import ni boleh dimakan berdasarkan hujah di atas yang telah diberikan, apatah lagi pembeli tersebut yakin dengan status halal tersebut. Tapi sekiranya logo halal tersebut bersumberkan daripada 4 negara yang terlibat dalam sindiket kartel daging import baru-baru ini, iaitu China, Ukraine, Brazil dan Argentina, sebaiknya tak dimakanlah. Bahkan kalau kita ragu dengan daging import tersebut, sebaiknya kita bersikap warak dan berhati-hati dalam hal-hal yang melibatkan pemakanan, kerana sesuatu makanan yang baik mampu mendatangkan keharmonian dan ketenangan kepada rohani dan jasmani kita. Terima kasih di atas saya ucapkan kepada 4 ahli panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini memberikan pencerahan dan input yang sangat bermanfaat kepada diri kita. Demikian perbincangan daripada semua ahli panel kita tentang perundangan perimportan haiwan, hasil dan juga produk haiwan di Malaysia. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dan sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Saya mengucapkan kepada semua ahli panel setinggi-tinggi terima kasih atas kesudi hadiran melangsungkan majlis forum ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mohon mengakhiri bicara ini, mohon mengundur diri. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.